Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, mukminin mukminat, muslimin muslimat, hafizakumullahu jami'an wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini kita menyambung pengajian atau bacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim, perkhabaran agung karangan Syekh Muhammad Abdullah Diraz, bagi membicarakan tentang bukti-bukti kebenaran Al-Quran Al-Karim yang sekaligus bukti kebenaran kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau rahimahullah telah membawakan kepada kita beberapa contoh daripada sirah An-Nabawiyah yang telah pun kita telusuri bersama-sama, ya. Kerana saya yakin ataupun saya kuat sangkaan saya bahawa para penonton yang betul-betul hendak mengikuti pengajian ini tentulah bersama-sama kita memiliki teks pengajiannya, bukan sekadar hanya menadah telinga untuk menyedapkan telinga sahaja. Kerana ini bukanlah pengajian ini bukanlah pengajian untuk kita gelak ketawa atau seronok-seronok macam kita tengok cerita komedi, ya. Tapi ini adalah perkara yang akan membawa hasilnya di dalam kubur nanti, apabila malaikat bertanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, yang nak membolehkan kita menjawab itu ialah inilah dia yang kita belajar dan kita amal, ya, yang kita belajar dan kita amal. Kerana amalan tanpa ilmu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa pun yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tiada asal usul daripada agama kami, maka ia ditolak. Nas'alullah al-afiyah. Jadi pengajian kita ini ialah untuk kita memantapkan keimanan, mengukuhkan iman dan menangkis syubhat-syubhat yang boleh merosakkan keimanan kita, yang hari ini kita hari ini mendedahkan diri kita kepada syubhat siang dan malam, pagi dan petang. Macam mana? Kita hari ini baca surat khabar, kita tengok Facebook, kita tengok Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, apa lagi? Kita join program-program bual bicara yang terbuka, yang open di Twitter, di Snapchat, di macam-macam lah sekarang ni kan, ya. Lalu penuh dengan syubhat. Kita tengok TV 1, 2, 3 pun ada syubhat pada akidah kita, ya. Kita tengok mana-mana pun, kita buka radio apa pun, kita buka radio IKIM ke, TV Hijrah ke, Oasis ke, penuh dengan syubhat. Kalau itu pun datangkan syubhat pada agama, apatah lagi yang channel-channel, saluran-saluran yang tidak berorientasikan agama. Pagi-pagi nak dengar berita ekonomi, kononnya nak dengar ulasan ekonomi, buka ada radio apa, BFM ke apa ke, ya. Radio yang boleh buka radio internet pula, podcast lagi, ya. Wasilah untuk syubhat ni masuk kepada kita dalam rumah kita, Allahu akbar kabira. Hiburan kita juga syubhat, bukan lagi syahwat hari ni. Hari ni hiburan bukan lagi syahwat, jadi syubhat.
tengok Netflix, tengok apa Disney Hotstar Plus ke apakah. Ya, filem-filem yang membawa kepada ideologi-ideologi. Syubhat yang boleh menggoyahkan keimanan dan keyakinan akidah kita kepada agama Islam. Jadi kalau kita rasa kita hari ini aman, tak ada lah tuan-tuan. Kita rasa kita tutup pintu syubhat tak mai. Dinding kita, bumbung kita, semua sudah dibolosi tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada makna lagi kita tutup pintu. Kalau semua arah sudah pun dicerobohi dan dibolosi. Jadi ini. Yang menonton ini mungkin adalah ibu dan ayah, nas'alullah al-afiyah. Anak-anak kita tidak tahu. Hari ini pembelajaran online banyak. Betul ke dia mengaji online, kita pergi kerja, tinggal dia main gadget. Ya. Masa umur dia 5 tahun, 6 tahun kita boleh kawal penggunaan gadgetnya. Masuk umur atas lagi, belasan tahun kita dah tak boleh nak kontrol. Ya. Jadi apa cara kita nak memastikan kita boleh menyelamatkan dengan izin Allah? Mesti ada sebab kita kena buat. Sebabnya ialah ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih. Ya. Jangan nanti sampai anak-anak kita balik rumah tanya, mak, apa dalil kata Nabi itu betul Nabi? Betul ke Nabi Muhammad tu Nabi? Sungguh ke kawan cek apa nama kak di sekolah? Dia tanya, kawan dia di universiti, kawan dia di college, pensyarah dia. Ya. Kita pula hantar anak kita daripada kecil pergi international school, berkawan dengan orang kafir, berguru dengan orang kafir, hantar pula dia pergi belajar di luar negara, duduk di France, di UK, US, Japan, Korea, South Korea ke, ya. Pergi mengaji di China ke, di mana ke, ya. Kalau yang mengaji dalam Malaysia pun, apatah lagi pergi mengaji di luar. Kan? Kita balik tengok anak aku elok aja dia semayang 5 waktu. Masih lagi pakai tudung. Ya? Tudung labuh lagi. Tapi kita tak tahu rupanya dia di media sosial dia duk komen isu-isu agama ni dah macam orang kafir. Kita tak tahu. Sekali buka Twitter, tengok dia duk ulas isu, tu dia. Kita ingatkan padri Kristian mana ke duk cakap ni, duk hina Islam. Rupanya anak kita pakai tudung labuh gambar profil. Allahul musta'an. Jangan buat main tuan-tuan dan puan. Ya? Alhamdulillah buku ni dah diterjemah ke bahasa Melayu. Bahasa Inggeris bukan sahaja telah diterjemah. Kalau kita nak bahasa Inggeris, kita boleh download free of charge. Ya. Tapi kalau kita tak sanggup berkorban harta dan nyawa untuk pertahankan agama, payahlah. Kan? Kita dah kejan lah supaya buku ini, kitab ini diperolehi. Dan itu bergantung kepada sejauh mana ketinggian semangat keislaman kita lah. Saya tak boleh nak paksa. Yang nak beli, belilah. Yang tak beli, tak belilah. Kan? Hendak 1000 daya. Tak hendak 1000 dalih. Kan? Nak kata manusia hari ni, yalah. Kalau dia orang susah, mungkin cerita lain tak boleh nak beli. Tapi kalau handphone, gadget semua mahal-mahal,
Tiba-tiba buku RM40, RM50. Tak mampu nak order, beli macam-macam barang di online. Tiap-tiap hari duk tengok Shopee. Tapi nak order buku ini di Shopee tak boleh. Payahlah tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Apakah bahan bacaan yang kita pilih untuk diri kita dan keluarga kita? Ya. Itu penting itu. Kan? Ini sebagai peringatan lah, bukan kata apa, peringatan. Tak. Kenapa kadang-kadang kita takut sekali lagi duk cerita apa semua, rupanya anak murid ni tak ingat apa pun. Hak bukan surat lepas. Kan? Tak tahu apa, tak tahu hala dah. Kan? Just dengar untuk bagi nampak kata ada mengaji. Setengah orang, na'udzubillah min zalik, dia riak dalam pengajian. Dia sekadar seronok supaya orang kata dia orang mengaji. Tak boleh bangga dengan kawan-kawan. Tapi orang yang masuk kelas saya tak ada lah. InsyaAllah ta'ala saya rasa tak ada lah siapa nak riak pasal kita bukannya ada, kita bukan siapa-siapa untuk dibanggakan kalau mengaji. Tapi setengah orang dia belajar nak cari ustaz-ustaz hak popular. Ya. Kita tidak salahkan ustaz popular, itu mereka berjuang untuk agama. Tapi orang yang mengaji itu kadang-kadang bagaimana niatnya, sejauh mana ketekunan mereka belajar itu. Ya. Yang ustaz ni punyalah duk baca buku, siapa esok nak mengajar. Kan? Kena study tuan-tuan, bukan boleh ngajak-ngajak mai letak punggung atas kursi terus mengajak. Nak ajak tuan-tuan. Kan? Mestilah dia nak kena ingat, nak kena buat apa revision apa semua. Yang anak murid main loy lagu tu saja. Yalah, walaupun kita sekarang ni online, kan? Tapi kena, kalau kita jaga adab-adab sebagai penuntut ilmu, keberkatan itu sama masih dapat. Fadilat wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima sana'. Ini insya-Allah masih boleh kita dapat. Malaikat datang payung kita, rendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu, redha dengan apa yang mereka buat. Ini masih boleh diperolehi. Jangan kata kelas online tak ada fadilat. Tak, fadilat tetap ada. Masih lagi terpakai hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima sana'. Masih terpakai. Allah mudahkan kepada kita jalan ke syurga. Yang penting kita melazimi dan menjaga adab-adab. Dan dalam waktu macam ini lebih lagi sebab guru tidak nampak apa yang murid-murid buat. Beza kalau kita di kelas fizikal mungkin tak berani, ya. Tetapi kita kena ingat Tuhan yang memerhatikan kita ketika kita di kelas fizikal, Tuhan itu juga duk perhati kita sekarang di kelas-kelas online. Naam. Jadi Musannif rahimahullah telah membawakan kepada kita sejumlah contoh mawaqif, stesen-stesen, hentian-hentian dalam perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan baginda ini bukan orang yang cakap bohong, bukan orang yang jenis nak mereka-reka dakwaan dia sebagai rasul, atau apa yang dia bawa itulah Al-Quranul Karim. Bermula daripada contoh Qissatul Hadithatul Ifki, kemudian bagaimana Al-Quran sentiasa datang, kebanyakannya datang menyelisihi kecenderungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbezaan uslub Al-Quranul Karim, yang mana dalam Al-Quran kita dapati ada teguran-teguran yang keras dan tegas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah keputusan yang dia ambil
apabila berlaku turunnya ayat-ayat yang menegur tindakan baginda Nabi SAW, ya, yang menjelaskan bagaimana situasi di sini, arahan datang daripada Tuhan kepada hamba yang taat, yang segera akan ubah apa jua keputusannya, mentaati tuannya. Wahakadha, kata dia, kullama darasta مواقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن في هذه المواطن أو غيرها تجلى لك في هذه المواطن أو غيرها تجلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة، وتجلى لك في مقابل ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي لا تتحكم فيها البواعث والأغراض بل تصدع بالبيان فرقانا بين الحق والباطل وميزانا للخبيث والطيب، أحب الناس أم كرهوا ورضوا أم سخطوا آمنوا أم كفروا، إذ لا تزيدها طاعة الطائعين ولا تنقصها معصية العاصين، فترى بين المقامين ما بينهما وشتات ما بين سيد ومسود وعابد ومعبود. Demikianlah dia kata, setiap kali kamu mempelajari dan meneliti hentian-hentian peristiwa-peristiwa sirah Nabi SAW dengan sikap baginda terhadap wahyu-wahyu yang turun kepada baginda daripada ayat-ayat Al-Quran, pada peristiwa yang kita telah sebutkan contohnya ataupun lain-lainnya, akan terserlah kepada kamu makna perhambaan diri yang sangat patuh dan makna kemanusiaan yang sangat belah kasihan di sisi Nabi SAW, manakala di sisi Al-Quran terserlah pula makna kekuatan yang tidak dipengaruhi sebarang faktor-faktor. Bahkan Al-Quran menjelaskan yang benar dengan begitu tegas, membezakan hak dengan batil, menjadi pembeza di antara mana yang jelek, mana yang elok, tanpa mengambil kira manusia redha atau tidak, suka atau tidak, manusia beriman atau kufur. Al-Quran menyatakan dengan begitu jelas, tanpa dia meraihkan emosi-emosi manusia ini. Maksud meraih di sini ialah melayan karenah-karenah. Terselah daripada sisi persuruhan Al-Quran itu perintah yang datang daripada satu Tuhan yang tidak takut apapun. Berbeza dengan sikap Nabi SAW yang sentiasa kalau boleh nak supaya orang sentiasa beriman, nak ambil sikap yang lunak, kalau boleh nak melayan karenah-karenah mereka, ya. Tetapi berbeza dengan Al-Quran Al-Karim, ya. Kerana kita dapati di sisi Al-Quran Al-Karim yang bercakap dengan Quran ini, dia sikit pun tidak heran dengan ketaatan orang yang taat kepadanya ataupun kederhakaan yang derhaka kepadanya, kerana taat orang yang taat tidak memberikan apa-apa tambahan faedah kepadanya kerana dia Tuhan sekalian alam. Maksiat orang yang derhaka kepadanya tidak mencalarkan apa-apa kehebatan dan keagungannya kerana dia Rabbul Alamin. Tak. Kita dapat beza, ada dua maqam, dua sisi di sini. Beza di antara Tuan dengan hamba, yang disembah dengan yang menyembah. Ya. Jadi ini juga di antaranya kita nampak uslub Al-Quran yang begitu berbeza dengan personaliti Nabi SAW. Yang mana personaliti Nabi itu kalau kita tatbik, kalau kita aplikasikan kepada hadis-hadis Nabi SAW, kita akan dapati hadis-hadis itu begitu hampir. Bahkan memang itulah gambaran kepada pribadi baginda. Hadis-hadis. Ya. Dalam hadis kita dapati Nabi SAW ada buat satu keputusan, kemudian Nabi ubah setelah diberi cadangan yang lain.
tergambar dalam hadis Nabi sisi kemanusiaan Nabi SAW. Ada gambaran. Tergambar pada hadis itu sisi Nabi sebagai hamba. Inilah maksudnya. Kalau kita bandingkan Quran dengan hadis. Ya. Kita dapati Al-Quran nadanya lain. Personality yang bercakap dengan Quran itu lain dengan personality orang yang bercakap dengan hadis. Kalau ada nada ketegasan daripada hadis, itu hanyalah menyambung ketegasan Al-Quran sebagai kepatuhan kepada ketegasan Al-Quranul Karim. Terselah di situ hubungan Tuhan dengan hamba. Ya. Jadi ini yang kita nak isbatkan. Kemudian dia kata minal hijaji aidan annahu sallallahu alaihi wasallam mubayyinun bil Qur'an kama annahu mubayyinun bis sunnah. Di antara hujah juga bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara dengan Quran seperti mana baginda menjelaskan dengan sunnah. Walaqad kana yaji'uhu al-amru bil qawl al-mujmal aw al-amr al-mushkil الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد قل لي بربك أي عاقل توحي إليه نفسه كلاما لا يفهم هو معناه وتأمر أمرا لا يعقله حكمته أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل وأنه مأمور لا آمر. Demikian juga kita dapati kadang-kadang datang perintah dalam Al-Quran yang samar-samar, yang mujmal. Yang baginda Nabi SAW sendiri tidak faham dan tidak tahu perinciannya. Sehingga diperincikan menerusi ayat Al-Quran yang lain atau menerusi wahyu sunnah kepada baginda SAW. Turun ayat Quran tentang aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Tentang waktu salat. Turun Jibril alaihissalam datang ajak Nabi waktu salat. Jibril salat dengan Nabi 2 kali. Untuk bagi tahu waktu salat. Dan Nabi terangkan kepada sahabat. Turun ayat وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Makan dan minumlah kamu sehingga nampak beza di antara benang putih dengan benang hitam. Para sahabat sendiri tidak faham apa maksud perintah ini. Sampai ada di kalangan mereka yang ambil benang hitam dengan putih letak. Dan kalau mereka nampak benang hitam, benang putih, mereka pun berhenti makan sahur waktu puasa. Lalu turun ayat sambung minal fajri, daripada waktu fajar. Yang dimaksudkan benang hitam, benang putih itu bukan benang yang kamu jet baju, tapi yang kamu nampak di langit macam benang. Sebab fajar sadiq tu bila terbit nampak putih halus di kaki langit yang gelap. Kan? Jadi turun ayat yang menjelaskan. Jadi adakah masuk akal orang yang cipta Al-Quran tapi dia sendiri tak faham apa yang dia habaq yang dia cakap? Tak masuk akal. Ya. Dan itulah jelas bahawasanya Nabi SAW naqilun. Dia hanya menukilkan, menyampaikan. Bukan dia yang bercakap dengan Quran itu sendiri, yang mereka bukan. Dan baginda diperintahkan, bukan yang memerintahkan. Di antara contoh dia bagi di sini, nazala qauluhu ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Az'ajatil ayatu as-sahabata iz'ajan shadida wa dakhala qulubahum minha shay'un lam yadkhulha min shay'in akhar لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شيء حتى حركات القلوب وخطراتها فقالوا يا رسول الله أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا
بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة المذكورة وهناك علموا أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن القلوب وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم المستقرة لا من الخواطر والأمان الجارية على النفس بغير اختيار. Turun firman Allah Ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan apa jua yang kamu zahirkan daripada diri kamu, yakni apa yang tersemat dalam diri kamu, kamu zahirkan dengan lisan atau perbuatan, atau yang kamu sembunyikan, kamu tidak zahirkan kepada orang, Allah akan menghitungnya dengan kamu. Allah akan ambil kira. Ayat ini menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum begitu terkejut dan mereka menjadi resah, gelisah kerana mereka faham ayat ini mereka akan dihisap dengan segala lintasan-lintasan hati. Sedangkan benda itu adalah di luar kemampuan. Kadang-kadang pemikiran-pemikiran, lintasan pemikiran ni datang tanpa diundang. Ya. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, telah turun kepada kita ayat ini sedangkan kita tidak mampu nak melaksanakannya. Lalu Nabi SAW, baginda tidak boleh nak jelaskan daripada diri baginda sendiri apa maksud pengecualian. Nabi hanya kata, adakah kamu nak kata seperti Yahudi dengan Nasrani, kami dengar dan kami derhaka? Bahkan katalah, kami dengar dan kami taat. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami, kepada kamulah tempat kami kembali. Lalu mereka pun bertadarru', berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala turunkan sambungan ayatnya, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Dan Allah cerita balik doa yang mereka minta kepada Allah sebagai penutup surah Al-Baqarah ini. Maka ketika itu fahamlah mereka bahawa yang dimaksudkan apa yang dihitung oleh Allah itu daripada amalan hati ialah niat yang dipilih dengan sengaja, keazaman hati untuk melakukan sesuatu, bukan lintasan-lintasan. Kerana Allah kata laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi adalah yang dikerjakan dengan pilihan, dengan ikhtiar. Adapun lintasan hati yang datang tanpa pilihan dan tidak dilayan, itu adalah dimaafkan. Al-hadith fi Muslim wa ghairih wa asyara ilaihi al-Bukhari fi at-tafsir mukhtasar. Hadis riwayat Muslim dan lain-lain dan diisyaratkan oleh Bukhari dalam tafsir secara ringkas. وموضع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يعلم تأويلها من أول الأمر لبين لهم خطأهم ولا أزال اشتباههم من فوره لأنه لم يكن ليكتم عنهم هذا العلم وهم في أشد الحاجة إليه ولم يكن ليتركهم في هذا الهلع الذي كاد يخلع قلوبهم وهو بهم رؤوف رحيم ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلها ولأمر ما أخر الله عنهم هذا البيان ولأمر ما وضع حرف التراخي في قوله تعالى ثم إن علينا بيانه. Tengok saya kata apa? Maudhi' syahid ya, yang kita nak ambil sebagai dalil di sini ialah Nabi SAW. Kalau Nabi dah tahu daripada awal maksud amalan hati yang akan dihitung itu ialah yang niat yang mustaqirrah, niat yang tetap sahaja, bukan lintasan-lintasan hati, tentulah Nabi SAW akan segera bagi tahu daripada awal lagi kesalahfahaman mereka. Dan Nabi akan hilangkan kesamaran mereka. Dan Nabi tidak akan sembunyikan ilmu ini. Kerana para sahabat dalam keadaan yang sangat takut. Hampir nak tercabut jantung mereka, betapa takutnya. Dan Nabi tidak mungkin menyembunyikan perkara yang sebegini. Sebab Nabi orang yang sangat belas kasihan kepada sahabat-sahabatnya. Dia tidak akan biarkan mereka dalam keadaan yang demikian rupa. Apatah lagi, kita sendiri nak tambah di sini, kalau ikut logik, ya, bukankah hukuman yang sebegini kalau tidak dijelaskan dengan segera,
ada kemungkinan orang yang mendengarnya akan segera lari daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata, "Oi, beratnya ajaran dia, kita tak mau ikut lah." Betul tak? Tapi Nabi sendiri tak boleh nak kata apa. Kerana bukan hak dia Quran ini untuk dia memandai-mandai nak habaq. Nabi sendiri sebenarnya tengah menanti apa maksud yang sebenar Allah Ta'ala nak habaq. Jadi bila turun ayat tersebut, barulah dijelaskan kepada mereka. Dan disebabkan sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki, hikmah Allah Ta'ala, Allah lewatkan pemberitahuan itu. Boleh sahaja Allah Ta'ala terus bagi tahu, tapi hikmah dia kita nampak sekarang ni di antaranya. Banyaklah hikmah yang kita tak tahu, yang kita boleh nampak di antara hikmah dia, bagaimana terzahirnya, terselahnya keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tidak lari, tidak berganjak. Sebaliknya mereka berkata sami'na wa ata'na. Ya. Mereka seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup bawa anak dia pergi nak sembelih anak. Ya. Ini para sahabat begitu taat perintah Allah dan Rasul. Dan kita nampak di sini bagaimana Nabi SAW sendiri, dia sendiri tidak ada otoriti sendiri untuk mentafsirkan Quran. Dia sendiri kena tunggu keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itulah Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, "Thumma inna alaina bayanah." Kemudian pada kamilah penjelasannya. Dengan lafaz thumma, tarakhi. Maksudnya penjelasan tidak mesti datang terus. Kadang-kadang akan datang selepas itu. Kadang-kadang wahyu lewat begitu lama daripada persoalan yang ditimbulkan. Ya, supaya terselah bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dia yang reka Quran. Dia sendiri tak boleh nak reka Al-Quran Al-Karim. Tak. Waqra fi sahih Al-Bukhari wa sunan Abi Dawud wa ghairihima qadiyat Al-Hudaybiyah. Fafiha ayatun bayyinah. Dan bacalah juga olehmu dalam Sahih Al-Bukhari dan Sunan Abi Dawud dan selainnya kejadian Hudaybiyah. Padanya terdapat bukti yang nyata. Azina Allahu lil mu'minina an yuqatilu man ya'tadi alaihim aynama wajaduhu ghaira an la yuqatilu fil harami man lam yuqatilhum fihi nafsah. فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فلما أجمعوا زيارة البيت الحرام في ذلك العام وهو العام السادس من الهجرة أخذوا أسلحتهم حذرا أن يقاتلهم أحد فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع ولما أشرفوا على حدود الحرم علموا أن قريشا قد جمعت جموعها على مقربة منهم فلم يئن ذلك من عزمهم لأنهم كانوا على تمام الأهبة بل زادهم ذاك استبسالا وصمموا على المضي إلى البيت فمن صدهم عنه قاتلوه وكانت قريش قد نهكتها الحروب فكانت البواعث كلها متضافرة والفرصة سانحة للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدمغه وإنهم لسائرون عند الحديبية إذ بركت راحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ أصحابه يثيرونها إلى جهة الحرم فلا تثور فقالوا خلأت القصواء أي حرنت الناقة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل يعني أن الله الذي اعتقل الفيل ومنع أصحابه من دخول مكة محاربين هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش المسلمين من دخولها الآن عنوة وهكذا أيقن أن الله تعالى لم يأذن لهم في هذا العام بدخول مكة مقاتلين لا بادئين ولا مكافئين وزجر الناقة فثارت إلى ناحية أخرى فنزل بأصحابه في أقصى الحديبية
وعدل بهم عن متابعة السير امتثالا لهذه الإشارة الإلهية التي لا يعلم حكمتها، وأخذ يسعى لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش قائلا: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ولكن قريشا أبت أن يدخلها في هذا العام إلا محاربا ولا مسالما، وأملت عليه شروطا قاسية بأن يرجع من عامه، وأن يرد كل رجل يجيئه من مكة مسلما، وألا ترد إليه أحدا يجيئها من المدينة تاركا لدينه. فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها مثل قريش في ضعفها على مثل المؤمنين في قوتهم، وأمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاءوا. فلا تسل عما كان لهذا الصلح من الوقع السيء في نفوس المسلمين، حتى إنهم لما جعلوا يحلقون بعضهم لبعض كاد يقتل بعضهم بعضا ذهولا وغما، وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة، فأخذوا يتساءلون فيما بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلين: لما نعطي الدنية في ديننا؟ هكذا كاد الجيش يتمرد على أمر قائده ويفلت حبله من يده. أفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة بنفسه، أو اشترك في وضعها، أو وقف على أسرارها، أن يبين لكبار أصحابه حكمة هذه التصرفات التي فوق العقول، حتى يطفئ نار الفتنة قبل أن يتطاير شررها. ولكن انظر كيف جوابه حين راجعه عمر: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. Cerita Hudaybiyah yang panjang, yang kalau kita semua belajar sirah, kita mungkin masih ingat. Dia kata, Allah Ta'ala mengizinkan kepada orang mukminin untuk memerangi siapa jua yang melakukan keganasan terhadap mereka di mana sahaja, kecuali mereka tidak berperang dalam kawasan haram, tanah haram Makkah. Orang yang tidak memerangi mereka. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Ya, jadi tanah haram tidak boleh mulakan perang. Ini perintah. Kita tahu perintah jihad ini turun berperingkat-peringkat. Ya, berperingkat-peringkat. Jadi pada awalnya diizinkan untuk mempertahankan diri, self defense. Kecuali di tanah haram, kecuali kalau mereka illa an tuqatilukum fih. Itulah kecuali kalau berlaku peperangan itu di dalamnya, mereka yang menyerang kita dahulu, ya, ketika itu barulah barulah boleh kita membalas serangan mereka, ya. Jadi bila mereka sudah bersiap sedia hendak menziarahi Baitullahil Haram pada tahun ke-6 Hijrah, para sahabat bawa senjata yang bersarung. Yang ini persediaan. Kalau kata Quraisy tidak menghalang mereka untuk masuk ke tanah haram, mereka sudah prepare untuk bersiap sedia untuk melawan tentangan orang Quraisy. Dan kalau kita perhatikan situasi tahun 6 Hijrah itu semasa perjanjian Hudaybiyah, negara Islam Madinah sudah pun memenangi semua peperangan besar dengan orang Quraisy. Dan Quraisy sudah tidak ada taring lagi di Mekah. Ya. Sekarang mereka bukan lagi kuasa besar semenanjung Arab. Madinah sudah menjadi kuasa besar. Nabi SAW sudah menjadi kuasa besar yang boleh tindakan dan polisi baginda mempengaruhi situasi politik di Jazirah Arab. Manakala Quraisy yang memegang Mekah ketika itu, mereka hanyalah negara kerdil yang menanti runtuh sahaja. Yang mana kalau kata orang Islam tahun 6 Hijrah itu serbu Mekah dan orang Quraisy cuba nak menghalang, mereka takkan mampu. Mereka tidak akan mampu. Mereka sudah tidak ada lagi bilangan tentera yang cukup, tidak ada lagi kelengkapan senjata yang hebat. Mereka sudah penat, lelah, habis. Mereka sudah tidak ada apa-apa lagi. Ya.
Maknanya kalau orang Islam nak pergi nak Mekah sekali tu saja masa itu, waktu tahun 6 Hijrah, masa Hudaybiyah, selesai masalah. Mekah sudah masuk ke tangan orang Islam lebih awal. Dan dengan alasan yang sangat kukuh, iaitulah mereka nak menghalang orang Islam daripada mengerjakan umrah. Dan tidak akan ada mana-mana orang Arab yang akan mencela tindakan tersebut kerana dia adalah self-defense. Ya. Tetapi, bila nak sampai Mekah, unta Nabi Qaswa di Hudaybiyah berhenti, tak boleh nak bergerak. Mereka cuit sana, cuit sini nak bagi dia bangkit, tak bangkit. Mereka kata unta dah kena penyakit, sakit. Nabi kata dia tak sakit. Dan itu bukan perangai dia. Tetapi dia ditahan oleh penahan tentera bergajah. Yakni dia ditahan oleh malaikat yang sama menahan tentera bergajah. Menahan gajah dahulu daripada masuk ke Mekah. Gajah bila datang nak masuk Mekah tak boleh. Akhirnya lari bertemperan diligan oleh burung yang bawa batu. Kenapa? Kerana di sini datang isyarat Nabi faham bahawa Allah Ta'ala tidak izinkan Nabi SAW untuk masuk Mekah lagi pada tahun ini. Walaupun mereka pergi tu, nak buat umrah tu sebab Nabi yang cerita bahawa Nabi mimpi bahawa para sahabat masuk ke Mekah, melakukan umrah, mencukur rambut, muhalliqina wa muqassirina ru'usakum. Ya. Jadi mereka semua, bila Nabi habaq Nabi mimpi macam itu, mereka pun seronok. Dia berkata, jomlah kalau macam tu kita pergi Mekah. Ya. Tapi bila jadi macam itu, Nabi SAW buat keputusan, kata kita tidak akan masuk ke Mekah. Dan apa sahaja permintaan orang Quraisy yang mereka minta untuk kita agungkan rumah Allah, untuk mengelakkan pertumpahan darah, aku akan tunaikan. Maka dibuat perjanjian dengan Quraisy. Dan Quraisy bertegas tidak bagi Nabi masuk Mekah tahun 6 Hijrah. Kena mai tahun depan 7 Hijrah. Dan buat perjanjian yang zahirnya berat sebelah. Mana-mana orang kami yang lari kepada kamu ke Madinah tanpa izin keluarganya, walaupun dia masuk Islam, nak berhijrah, kalau keluarga tak izin, hang kena hantar balik mai ke Mekah. Tapi kalau mana-mana orang Islam lari daripada Madinah, balik mai ke Mekah murtad, maka kami tidak perlu kembalikan dia. Punya berat sebelah syarat. Allahu Akbar. Ya. Dan Nabi terima. Ya. Dan Nabi suruh sahabat tahallul. Dan sahabat hampir tidak percaya mereka kena cukur rambut. Tahallul kerana terhalang daripada masuk Mekah. Dan hampir sahabat-sahabat ni dikatakan ketika tengah cukur rambut tu sampai hampir nak mencederakan sesama sendiri sebab tak percaya. Dan mereka Nabi suruh tu mereka tak buat. Dan Nabi sendiri rasa sedih. Kenapa sahabat aku tak mau ikut cakap aku hari ni? Aku suruh mereka cukur rambut, mereka tak mau. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, cubalah kalau kau yang buat dulu. Nabi panggil tukang cukur rambut dia, Nabi cukur rambut. Bila sahabat tengok Nabi sendiri dah cukur, barulah mereka putus harapan. Mereka kata kalau dah Nabi pun dah tahallul, selesai cerita lah. Pasal apa? Tadi mereka tengok Nabi sendiri pun, Allahu Akbar kabira. Nabi sendiri sebenarnya masih mengharap sesuatu akan berlaku. Menunjukkan laisa laka minal amri syai'. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, tidak ada apa pun kepunyaan engkau, hai Muhammad. Engkau tak ada apa pun, hai Muhammad. Laisa laka minal amri syai'. Engkau tak memiliki sebarang keputusan. Semuanya keputusan aku, kata Allah. Itu maksud dia. Jadi bila Nabi sendiri dah cukur rambut para sahabat, kira dah confirm lah memang tak boleh masuk Mekah. Pasal Nabi pun dah tahallul. Ya? Umar ibn Al-Khattab tidak percaya apa yang berlaku. Datang jumpa Nabi SAW.
Dia kata, ya Rasulullah, bukankah agama kita benar? Engkau adalah Rasulullah. Nabi kata, ya. Jadi kenapa kita bagi yang lemah? Dalam agama kita, kita terima syarat. Syarat yang ditetapkan oleh kuasa lemah, oleh satu negara yang lekeh, kerajaan yang dah nak terhapus, sedangkan kita adalah kuasa besar. Dan syarat itu tidak berpihak kepada kita secara zahirnya. Nabi SAW sendiri tak boleh nak bagi tahu kepada Umar radhiyallahu an apa hikmah dia. Nabi hanya kata, inni Rasulullah, sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah. Walastu a'sih, aku tidak akan derhaka apapun perintah Allah Ta'ala aku kena buat. Wahuwa nasiri, dan dia pasti akan menangkan aku, Nabi kata. Nabi hanya based on yakin sepenuh-penuhnya bahawa Allah maha bijaksana, maha berhikmah, maha berkuasa. Stop, full stop. Walaupun kita sendiri tak boleh nak fikir tentang mana logiknya peristiwa Hudaybiyah ni. Ya. Ada sebagian sahabat kata, "Lau ra'aitumuna yawma Abi Jandal." Kalau kamu tengok kami pada hari Abu Jandal. Lebih dahsyat lagi peristiwa Hudaybiyah tu. Tengah nak buat perjanjian, tak ada tulis lagi. Anak Suhail ibn Amr yang ketika itu masih lagi musyrik, yang dia adalah wakil orang musyrikin nak mai tulis perjanjian Hudaybiyah. Anak dia Abu Jandal terikat kaki tangan, lari mai dekat orang Islam. Wahai sahabat-sahabat, wahai saudara Islam, selamatkan aku, bawa aku balik Madinah. Pak aku duk seksa aku. Suhail ibn Amr kata, wahai Muhammad, kalau kamu nak teruskan perjanjian ini dia benda pertama yang aku nak. Engkau kena kembalikan dia kepada aku. Sebab dalam syarat tu, kalau mana-mana orang Islam lari pergi hijrah ke Madinah tanpa izin keluarga, Nabi Muhammad SAW kena hantar balik. Nabi kata, belum tulis lagi. Saya kata, kalau engkau tak mau tak sanakan ini, aku tak mau tulis. Allahu Akbar kabira. Ya? Nabi serahkan balik Abu Jandal kepada Suhail ibn Amr, yang ketika itu masih musyrik radhiyallahu anhu. Ya. Yang kemudiannya dia masuk Islam masa Fath Makkah. Jadi bayangkan, sahabat ketika itu tergamam, macam mana kita boleh biar orang Islam ditangkap oleh orang musyrik, diseksa depan mata kita, dia kena heret dengan rantai besi. Subhanallah. Kita ada senjata, kita kuat, kita boleh ambil dia, rampas dia, balik Madinah. Dan orang musyrikin tak boleh ligan banyak. Mereka bukan ada tentera dah. Nah, kalau mereka selamatkan Abu Jandal masa tu, bahkan mereka ketika itu, kalau mereka serbu masuk Mekah pun, orang musyrikin dah tak ada kekuatan nak pertahankan Mekah. Tidak. Tapi tengok, Nabi taat perintah Allah Ta'ala. Ya. Yaqul, innama ana abdun ma'murun laysa li minal amri syai'un illa an unafidha amra maulaya wathiqan binasrihi qariban wa ba'ida. Yani Nabi nak bagi tahu dekat Umar, aku ni hanya melaksanakan suruhan. Aku hamba, aku tak ada kuasa. Tak ada autoriti nak ubah. Dah perintah, mai macam ni lah aku kena buat. Aku yakin Allah Ta'ala akan bantu, akan menangkan aku, sama ada jauh ataupun dekat. Tak lama ataupun sekejap, itu serah kepada dia. Aku hanya follow instruction. Allahu Akbar. Begitu menyerah diri. Adakah orang yang macam ini, sifat kehambaan dia boleh mereka cerita, mengarang? Pernahkah kita jumpa orang yang pemimpin politik nak cakap macam ni? Tak ada. Tak ada. Bos kita di pejabat, bos yang di atas dia ada lagi 100 bos. Dia tu sendiri bawah. Tapi sebab dia bos kita bawah dia, dia punya act tu lain macam. Betul tak?
Dia tak akan tunjuk kepada kita yang dia ni juga mendapat arahan. Subhanallah. Tapi Nabi SAW berbeza. Beza. Dan kita tengok arahan Nabi yang terbaru ini, Umar kata, bukankah engkau mimpi ya Rasulullah? Nabi kata, mimpi tidak kata tahun ini. Memang kita akan masuk, aku yakin. Tapi dalam mimpi wahyu itu Tuhan tak kata tahun ini. Kita yang ijtihad mai tahun ini. Kan? Subhanallah. Subhanallah. وهكذا ساروا راجعين وهم لا يدرون تأويل هذا الإشكال. Mereka balik, mereka tak tahu apa maksud sebenar kemusykilahan ini. Hatta nazalat suratul Fath fabayyanat lahum al-hikam al-bahirah wal bisharat as-sadiqah. Sampailah turunnya surah Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Tiba-tiba turun kepada Nabi surah Allah Ta'ala kata, kami telah bagikan kepada kamu kemenangan yang nyata, hai Muhammad. Sahabat terkejut, menang kok mana ni? Tiba-tiba Tuhan hampa menang. Allahu Akbar kabira. Mereka balik punya sedih, tak boleh main Mekah. Tiba-tiba Tuhan kata hampa menang. Aku bagi hampa menang. Kemenangan yang nyata. Nyata pula tu. Mereka tak nampak. Mereka duduk teraba-raba cari tang mana menang. Tapi Tuhan kata, aku bagi hampa kemenangan yang nyata. Subhanallah. Kan? فَإِذَا الَّذِي ظَنُّوهُ ضَيْمًا وَإِحْجَافًا فِي بَادِئِ الرَّأْ كَانَ هُوَ النَّصْرُ الْمُبِينُ وَالْفَتْحُ الْأَكْبَرُ. Tiba-tiba, tak sebenar-benar, sepanjang tempoh perjanjian Hudaybiyah, mereka nampak kemenangan yang begitu hebat. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Orang dah tak takut nak masuk Islam lagi sebab dah nyata orang Quraisy tak boleh buat apa. Dan automatically, bila perjanjian itu dibuat, kerana Quraisy takut Nabi masuk Mekah, apa benda sebenarnya? Sebenarnya Quraisy minta ihsan Nabi. Tolonglah kami jangan masuk lagi. Tidak? Itu maksud bahasa dia. Bahasa politik dia yang orang baca macam itu. Maknanya Quraisy sudah mengiktiraf Nabi sebagai kuasa besar dan mereka kuasa kecil. Bahkan mereka dah tak ada kuasa. Kerana mereka hanya mampu menghalang Nabi dengan perjanjian damai. Bukan dengan hantar tentera pergi sekat Nabi masuk sempadan, Nabi lari tak. Jadi terselahlah bahawa kekuatan musyrikin Quraisy sudah tidak ada, sudah hilang taringnya. Islam sudah kuat, Islam sudah menjadi kerajaan yang diiktiraf. Keputusannya, polisinya memacu hala tuju siasah Jazirah Arab. Berbondong-bondong orang main masuk Islam. Ya. Nabi hantar surat kepada wakil-wakil kerajaan. Islam tersebar di luar daripada Mekah. Subhanallah. Ya. Sebab itu kata Ibnu Ishaq, kata Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, فَمَا فُتِحَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ قَبْلَهُ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ فَتْحِ الْحُدَيْبِيَّةِ. Tidak pernah diberikan kemenangan dalam Islam lebih besar daripada pembukaan Hudaybiyah. إِنَّمَا كَانَ الْقِتَالُ حَيْثُ الْتَقَى النَّاسِ فَلَمَّا كَانَتِ الْهُدْنَةُ وَوَضَعَتِ الْحَرْبُ وَأَمِنَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْتَقَوْا وَتَفَاوَضُوا فِي الْحَدِيثِ فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه. Ketika itu dakwah senang disampaikan, dijelaskan. Yang dahulu kawasan-kawasan yang pendakwah-pendakwah tak boleh nak masuk pasal dihalang oleh kekuatan tentera musyrikin, sekarang mereka tak boleh nak buat benda sebab ada genjatan senjata. Hanya dengan sedikit penerangan orang masuk Islam dengan sukarela. Subhanallah. Dan kata Ibnu Hajar, inna an-nas li ajli al-amn alladhi waqa'a bainahum ikhtalata ba'duhum bi ba'd min ghairi nakir. Disebabkan perjanjian damai itu, manusia saling bercampur.
Jadi orang musyrikin, saudara mara mereka yang terputus lama di Mekah, mai ziarah adik-beradik mereka di Madinah. Maka peluang keemasan digunakan. Menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan orang Islam di Madinah jauh lebih hebat daripada mereka di Mekah yang semakin mundur ekonominya, sosialnya, apa semua. Masuk Islam. Kan? Subhanallah. Subhanallah. Kan? Wa zahara man kana yukhfi islamahu. Yang dulu sembunyikan keislaman, hari ini ijtihad dia muslim, hijrah. Ya. Wa asma'a al-muslimun al-musyrikin al-Quran wa nadharuhum jahratan aminin. Orang Islam boleh baca Quran terang-terang kepada orang musyrikin, berdebat dengan mereka dengan penuh keamanan. Wa kanu qabla dhalika la yatakallamuna 'indahum bidhalika illa khufyatan. فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة. Jadi kata apa nama? Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar, maka dengan itu orang Islam bercakap tentang Islam dengan begitu jelas, setelah mana dulu mereka hanya boleh bisik-bisik cakap pelan-pelan, maka hinalah orang musyrikin dari arah yang mereka sangka mereka akan mendapat kemuliaan, dan kalahlah mereka dari arah yang mereka sangka mereka boleh dapat kemenangan. Allahu Akbar kabir. Tuhan bijaksana. Dan Tuhan, kita kena ingat sifat dia, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pandai mana pun makhluk buat tipu helah, tipu daya, Tuhan lebih pandai buat tipu helah lagi. Ya. Tuhan tidak berbohong, tetapi Tuhan buat helah. Kena balik orang musyrikin. Tanpa mereka sedar, mereka terkena. Mereka nak perkena Nabi SAW, tengok-tengok mereka yang terkena, Tuhan perkena mereka. Allahu Akbar kabira. Wa aina tadbirul bashar min tadbiril qadar. Kata, manakan nak sama urus atur tadbiran Tuhan dengan tadbiran makhluk? Takkan sama. Tadbiran Tuhan, perencanaan Tuhan, itulah yang terbaik. Susun atur yang Tuhan letak, itulah the great. Dan Nabi yakin dengan perkara tersebut. Allah Ta'ala kata, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Mana kata apa? Dialah yang telah menghalang tangan mereka daripada kamu dan tangan kamu daripada mereka di lembah Mekah. Setelah mana dia memberikan kuku kepada kamu, dia bagikan kepada kamu cengkaman. Maknanya Allah yang tahan kamu daripada kamu serang mereka. Sedangkan kamu dalam kekuatan dan mereka dalam kelemahan. Dan Allah itu dengan apa jua yang kamu lakukan Maha melihat.
Allah tengok apa yang kamu buat. Mereka lah yang telah kafir dan menghalang kamu daripada Masjidil Haram dan menghalang al-hadyu sampai ke tempat sembelihannya. Binatang hadyu yang telah pun diikat untuk sampai di tempat sembelihannya. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu. Kenapa? Laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum. Kalaulah tidak kerana dalam Mekah itu ada lelaki dan perempuan yang beriman yang kamu tak kenal, kamu tak tahu mereka beriman, mereka sembunyikan iman mereka. Yang mana kalau aku biarkan kamu pergi rempuh masuk Mekah masa itu, kamu mungkin akan bunuh mereka dan mereka terkena rempuhan kamu. Rupanya sahabat tak tahu dalam Mekah ada orang beriman yang menyembunyikan keislaman mereka. Yang mana bila berlaku perjanjian Hudaibiyah, mereka ni main hijrah berbondong-bondong. Mereka main isytihar keislaman mereka. Barulah sahabat tahu. Allahu Akbar. Kita tak tahu, Allah tahu. Kan? Untuk Allah masukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Ya. Ketika mana orang kafir menjadikan dalam jiwa mereka itu semangat jahiliah, lalu Allah turunkan ketenangannya kepada Rasulnya dan kepada orang beriman. Dan Allah teguhkan mereka dengan kalimah taqwa. Dan mereka memang layak dan mereka adalah ahlinya. Allah puji sahabat. Mereka ahli taqwa. Mereka taat Allah, taat Rasul. Dan Allah maha mengetahui dengan segala perkara. Allah telah membenarkan mimpi Rasulnya. Kamu pasti akan masuk Masjidil Haram dengan kehendak Allah dalam keadaan aman. Jadi, betul tahun 7 Hijrah itu, bila pergi umrah, itulah umrah yang sebenarnya yang Nabi tengok dalam mimpi. Masuk dalam keadaan aman, tidak ada rasa takut, tak payah bawa senjata. Sebab hak dia pergi tahun 6 Hijrah tu, dia kena bawa senjata dan sebagainya sebab takut. Ya, tapi tahun 7 Hijrah, dia pergi umrah dengan aman, dengan tenang. Aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Kamu tak takut apa-apa. Itulah dia sebenarnya mimpi yang Nabi tengok itu. Allahu Akbar. Fa'alima ma lam ta'lamu. Maka Tuhan sedia mengetahui apa yang hampa tak pernah tahu. Allahu Akbar. Perhatikan. Tuhan mengetahui apa yang hampa tak pernah tahu. Maka Allah jadikan selepas itu pembukaan yang dekat. Setelah mana dia bagi Fathan Mubina, kejayaan yang ternyata, Hudaibiyah, datang selepas itu pembukaan yang dekat, Fathu Makkah. Tak lama lepas itu Fathu Makkah, tahun 10 Hijrah Fathu Makkah. Sebab walaupun Hudaibiyah tu sepatutnya lebih lewat, lebih lama, tapi tak lama lepas itu orang musyrikin langgar perjanjian. Sekejap saja terus berlaku Fathu Makkah. Tak sampai pun, tak berlalu 4 tahun dah berlaku Fathu Makkah. Ya. Tahun sebab walaupun sepatutnya perjanjian itu 6 tahun tapi tak sampai. Ya, berlaku pelanggaran daripada pihak musyrikin. Jadi Fathu Makkah. Allahu Akbar kabir. Tengok, perhati. Dan di sini pengajaran yang cukup besar yang kita nak ambil di sini ialah bagaimana sikap Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Terselah pada mereka ciri-ciri hamba. Dan kalau kita perhati keadaan Nabi dalam situasi ini, tang mana yang kita nak kata dia reka Quran? Dia pun tak tahu apa benda. Dia pun hanya tunggu arahan. Arahan kata macam ni, dia buat. Walaupun dia sendiri tak tahu apa hikmah. Tetapi kerana dia yakin yang memberi arahan itu, yang maha hikmah, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha berkuasa, dia patuh arahan. Sebab hati Nabi ni taslim, serah diri, Islam kepada Allah Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala kata kepada Nabi Ibrahim, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ketika mana Tuhanmu berkata kepada Ibrahim, serah diri kamu kepada aku. Ibrahim kata, aku serah diri aku bulat-bulat kepadamu ya Tuhan sekalian alam. Serah bulat-bulat. Inilah dia, Islam.
Tuhan pasti setiap apa perintah yang dia bagi, apa yang dia buat, semuanya berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan. Tetapi kita sebagai makhluk bukan syarat untuk kita tahu. Tetapi kalau kita ikut apa yang Tuhan suruh, buat macam yang dia nak kita buat, kita confirm akan dapat benefit yang dia sediakan. Sama ada kita tahu benefit tu daripada awal ataupun kita tak tahu. Jadi kita sebagai hamba menyerah diri kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan banyak tanya. Sebab nama agama kita Islam. Bukan kerana kita mengabaikan akal, tetapi inilah akal yang logik. Selagi mana kita yakin Tuhan kita itu telah terbukti, bukan sekadar yakin, terbukti dia adalah Tuhan yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha berkuasa, maha hikmah, maha rahmat. Apa yang kita nak takut dengan arahan dia? Buat sudahlah. Sebab itulah keyakinan kita bahawa Allah adalah maha benar, maha adil, maha rahmat, maha bijaksana, maha mengetahui, maha berkuasa. Dan Nabi SAW yang menyampaikan daripada Allah ialah benar, sangat-sangat benar, sangat-sangat amanah, sangat-sangat taat kepada Allah, sangat gemar dan suka untuk melakukan kebaikan bagi pihak kita. Maka kita akan tenang dan damai mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga. Jadi ini menunjukkan bahawa Al-Quran bukan rekaan Nabi SAW. Nabi sendiri tak boleh nak bagi tahu kepada sahabat apa hikmah dia. Nabi pun sendiri bersama-sama dengan sahabat hanya nampak hikmah selepas daripada itu. Kalau Quran tu rekaan dia takkan jadi macam ni. Allahu Akbar. Laqad kana sallallahu alaihi wasallam hina yanzilu alaihi al-Quran fi awal ahdi bil wahyi yatalaqafuhu muta'ajjilan fayuharrika bihi lisanahu wa shafatayhi talaban li hifdhihi wa khashyata dhaya'ihi min sadrihi ولم يكن ذلك معروفا من عادته في تحضير كلامه لا قبل دعواه النبوة ولا بعدها ولا كان ذلك من عادة العرب إنما كانوا يزورون كلامهم في أنفسهم فلو كان القرآن منبجسا من معين نفسه لجرى على سنة كلامه وكلامهم ولا كان له من الروية والأنات الصامتة ما يكفل له حاجته من اتضاج الرأي وتمحيص الفكرة. Adalah Nabi SAW, bukti yang baru, bukti yang seterusnya. Nabi SAW ketika awal-awal peringkat dia duk terima wahyu, dia akan segera nak mengulang apa yang disebut kepadanya kerana takut hilang dan takut terlepas daripada hafal. Sehinggalah turun larangan daripada Allah Ta'ala Nabi buat benda tersebut. Dan ini bukanlah perkara yang menjadi adat Nabi SAW dalam percakapan baginda sebelum maupun selepas Nabi. Kita tahu Aisyah radhiyallahu anha, ya, bagi tahu Nabi bercakap satu-satu patah perkataan dan Nabi ulang 3 kali apa Nabi cakap. Itu bila Abi Hurairah duduk di depan rumah Aisyah di Masjid Nabawi, dia akan riwayat hadis. Abi Hurairah riwayat hadis secara laju. Ada Abi Hurairah kata, betul tak Nabi cakap macam tu, wahai tuan rumah? Aisyah yang kata, betul. Ada Abu Hurairah. Cerita Abu Hurairah riwayat hadis tu. Dah main mangkuk hayun, dia kata Abu Hurairah ni tak boleh percaya dan sebagainya. Bini Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah, orang yang paling rapat. Abu Hurairah bukan riwayat macam tu saja. Kan? Aisyah kata, ya betul. Tapi Nabi masa dia cakap, dia tak cakap macam kamu laju-laju. Jadi, Nabi SAW bukan, tabiat dia bukan macam itu. Ya. Dan bukan adat orang Arab juga bila mereka nak susun mereka punya pidato ke apa, penyampaian mereka, syair mereka, mereka takkan cakap
kelang kabut. Susun dengan mereka cakap. Mereka rangka dalam pemikiran mereka, dalam diri mereka, kalam nafsi. Lepas tu Umar kata, zawartu fi nafsi maqalatan. Masa hari dia nak pergi ke Saqifah Bani Sa'idah, lepas Nabi wafat tu, dia kata, aku dah siapkan dalam diriku susun kata. Dalam diri, dia fikir, dia susun dalam otak je. Dia tak bercakap. Bukan itu cara orang Arab. Ya. Kalaulah Al-Quran ni datang daripada diri Nabi sendiri, tentulah dia akan dilakukan seperti adat Nabi dan adat orang Arab. Dan tentulah dia akan dilakukan dengan teliti, berhati-hati, dengan penuh diam, untuk berfikir, mendapatkan idea. Bukan dengan kelang kabut, nak pergi ulang balik apa yang disampaikan kepadanya. ولكنه كان يرى نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتيا ويلم به سريعا بحيث لا تجدي الروية شيئا في اجتلابه لو طلب ولا في تداركه واستذكاره لو ضاع منه شيء وكان عليه أن يعيد كل ما يلقى إليه حرفيا. Tetapi Nabi tahu sekarang ni bukan daripada diri dia. Dia sedang diberitahu, disampaikan kepadanya satu susun kata yang dia kena hafal, yang dia kena sampai balik kepada orang sebiji-sebiji, word by word. Tak boleh tertukar walaupun satu baris, satu titik. Sebab itu Nabi kelang kabut nak hafal. Ya. فكان لابد له في أول عهده بتلك الحال الجديدة التي لم يألفه من نفسه أن يكون شديد الحرص على المتابعة الحرفية. Disebabkan ini bukan benda yang biasa dia buat, benda yang baru main dekat dia. Maka sebab tu Nabi kelang kabut. Nabi jadi terkejut dan takut kalau dia tak ada nak hafal, Nabi segera ulang. Hatta dhamina Allahu lahu hifdhahu wa bayanahu biqaulih. Sampailah Allah Ta'ala sendiri yang turunkan ayat bagi tahu, kata jangan takut, jangan risau, takkan hilang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dalam surah Al-Qiyamah. Al-ayat min surah. Wa qawluhu wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Allah kata janganlah kamu tergesa-gesa nak ulang Al-Quran sebelum Jibril habis baca. Dan katalah olehmu wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Tuhan suruh Nabi minta, tambahlah ilmu kepadaku ya Allah. Allah Ta'ala bagi Nabi ingat. Setelah itu barulah Nabi slow down. Nabi tunggu Jibril habis baca, baru Nabi ulang. Ya. So di sini menunjukkan bahawa Quran bukan daripada rekaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Jadi ini adalah sebahagian daripada bukti-bukti lagi. Situasi-situasi, kondisi-kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyerlahkan kepada kita bahawa Nabi menerima sesuatu yang luar daripada diri dia, bukan dalaman dia, tetapi daripada ajaran asing, ajaran luar. Ada benda lain yang duk main habaq dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu, iaitulah wahyu daripada Allah Ta'ala menerusi malaikat Jibril alaihi salam. Jadi inilah yang kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita nanti pada minggu hadapan bi'idznillah ta'ala, masuk kepada fasal yang baharu pula, iaitulah masih lagi dalam isu yang sama tapi bukti-bukti yang baharu, jenis bukti yang baharu, iaitulah beberapa lagi sirah Nabi dalam berhadapan dengan Al-Quranul Karim. Jadi semoga yang disampaikan kepada kita pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada saya terlebih dahulu dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekaliannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu alam. Ada soalan? Tidak ada soalan. Kita tutup kelas pada pagi ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tak ada soalan yang berkaitan kelas. Baik. Ada soalan yang tidak berkaitan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah mayat dalam kubur dapat mendengar sepanjang masa? Mayat hanya mendengar pada waktu-waktu yang datang nas mengatakan dia mendengar. Lain daripada itu kita tawakuf. Kerana asalnya mayat tidak mendengar. Hanya pada waktu dan masa yang datang nas sahaja. Itu kesimpulan dia. Wallahu a'lam.
Adakah kalamullah dalam bentuk kitab, buku? Ini kita dah bincang hari itu pasal kalamullah. Ya. Dan anak-anak mungkin ada kekeliruan, mungkin ada yang tak apa jelas lagi di sini. Kalamullah iaitu Al-Quran, ditulis di Lauhil Mahfuz. Ya, Al-Quran ditulis di Lauhil Mahfuz dan diturunkan ke Baitul Izzah. Ya, yang sahihnya, pandangan yang sahih daripada kalangan ulama, Al-Quran memang tertulis di Lauhil Mahfuz dan ditulis juga dan diturunkan ke Baitul Izzah. Kerana Allah tahu, maha tahu. Sebelum Allah bercakap dengan Al-Quran, macam kita dah beritahu, dia mengetahui apa yang dia akan cakap. Jadi termasuklah yang ditulis dalam Al-Lauh Al-Mahfuz bukan sahaja perbuatan makhluk, tetapi juga apa yang Allah sendiri akan buat, dia tulis. Apa yang dia sendiri akan buat, dia tulis dalam Lauh Al-Mahfuz. Maka di antara perbuatan Allah ialah apa yang dia akan cakap. Jadi dia tulis dalam Lauh Al-Mahfuz apa yang dia akan cakap kepada Nabi, apa dia akan cakap kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam, maka ditulis. Ya. Naam. Lailatul Qadar dengan nuzul Al-Quran. Apakah beza terkait? Ulama khilaf pada bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Ada yang kata berlaku pada malam 17. Ada yang, tetapi yang sahihnya bukan malam 17. Adapun sambutan nuzul Quran pada 17 itu adalah berdasarkan pandangan yang lemah dan tidak sabit Lailatul Qadar pada malam 17. Lailatul Qadar pada malam 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.